Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Fa'afil li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Fa'afil li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulubihi fi darai amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Baik, perbahasan kita yang lepas sampai mana? Muka 6 kan? Baris yang ke 5. Sekalian sifat kamalan. Sekalian sifat-sifat kamalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang kitab Fa'adail Mekah, dan ada sekalian maksudnya ada di sini ada bagi 20 sifat.
yakni 20 perkara. Sekalian sifat-sifat kamalat. Jadi sifat kamalat, maksudnya kamalat itu ialah kesempurnaan yang patut dengan dia Tuhan. Artinya, arti bagi sifat kamalat tu kesempurnaan, yakni sifat kesempurnaan. Dobek di situ. Dobek kepada kesempurnaan. Dah ada dobek lah. Cuba baca dobek lah. Yakni bila seseorang tu kata Allah dua, Tuhan, maka balik kita tu, orang yang mendengar ni retilah kata bahawasanya wajib bagi Allah 20 sifat, dan ada bagi Allah itu juga di beberapa sifat-sifat kamalat, maknanya sifat-sifat kesempurnaan. Maka murad di sini ialah sifat kelebihan dan kemuliaan, bukanlah sifat kamalat itu untuk nak menyempurnakan akan zat Tuhan. Maka itu mustahil, kerana zat Tuhan itu zat yang cukup-cukup sempurna, tiada bersangkut paut dengan apa-apa lagi. Maksudnya diri sifat itu, sifat yang cukup mulia, maka gulauan dia ialah zat yang cukup mulia. Jadi kesimpulan di sini, jangan kita tafsir makna sifat kamalat ialah sifat yang nak menyempurnakan akan zat. Jangan macam tu, kerana zat tu dah sempurna, cukup sempurna. Maka kalau kita i'tikad begitu, maka tak betul. Dia kata sifat kamalat itu nak menyempurnakan akan zat. Kalau begitu, berartinya sebelum daripada nak bersifat, maka zat tak sempurna. Maka kemudian sifat dengan sifat itu barulah zat tu sempurna. Orang panggil sifat tu nak menyempurnakan akan zat, maka di situ salah. Dia zat ni dia dah sempurna. Dia tak ada, dia bukan sifat kamalat tu, sifat kesempurnaan tu bukan dia tu menyempurnakan zat. Salah tu. Kerana zat tu dah cukup sempurna. Macam tu. Jangan kita kata bila kita muzakarah dengan orang, Tuhan tu bersifat dengan sifat kamalat. Jadi sifat kamalat inilah menyempurnakan zat Tuhan. Salah. Jangan i'tikad begitu. Jangan simpan dalam hati macam tu. Kerana simpan hati yang macam tu salah. Tak betul.
Kerana zat tu dah cukup sempurna. Baik, habis. Yang tiada terhingga. Baiknya sifat kamalat tu. Jadi kesempurnaan dia tu tak terhingga. Dan mustahil atasnya Tuhan. Nya tu dah ni Tuhan. Mustahil ni maksud dia tertegah. Segala lawannya perkara yang wajib tu. Dobek di situ. Dobek di pada yang tiada terhingga banyaknya sifat kamalat. Yang tiada terhingga banyaknya sifat kamalat, yakni orang tanya kita sifat kamalat Allah tu banyak mana? Tanda soal. Orang tanya kita sifat kamalan Allah tu banyak mana? Jawabnya, banyak dia tu tak terhingga. Banyak dia tu tak terhingga, yakni sifat kamalat tu lah. Jawabnya, banyak dia tu tak terhingga, banyak, sehingga kita tak dapat ketahui. Sehingga kita tak dapat ketahui. Sehingga kita tak dapat ketahui berapakah bilangan dia. Berapakah bilangan dia? Akan tetapi yang wajib kita ketahui, akan tetapi yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsir, dengan jalan tafsir sebanyak 20 sifat. Sebanyak 20 sifat atas kaul yang masyhur. Atas kaul yang masyhur. Dan 13 sifat. Dan 13 sifat atas kaul yang muktamad, yakni yang rajih. Boleh. Jadi kalau orang tanya kita, sifat kamalan Allah ni, sifat kesempurnaan Allah ni banyak mana? Kemudian dia jawab banyaknya 20.
Pasal apa 20? Hak kita mengaji itu 20. Dah, bukan macam tu maksud dia. Sifat kamalat Allah ni tak terkira dengan bilangan. Kena faham. Cuma yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsili, dengan jalan syurai satu persatu, dengan mana 20 sifat kamalat yang ada pada zat Allah. Tu. Cumanya yang 20 sifat ni orang panggil sifat yang masyhur, yang kita pakai ni, yang masyhur. Lagi do'ef. Nah, ada pun 13 sifat yang apa, yang muktamad, yang rajah. Nampak? Kena faham situ. Habis. Kemudian tengok. Dan mustahil, yakni mustahil di sini dengan makna tertegah. Dan mustahil di sini dengan makna tertegah. Atasnya Tuhan, segala lawannya 20 perkara yang wajib tu. Atasnya Tuhan oleh segala lawannya 20 yang wajib, 20 perkara yang wajib. Lebih di situ pula. Boleh? Boleh ke tak? Boleh yakni lawan di sini dengan makna bukan lawan bertumbuh. Kena faham tu. Yakni lawan di sini dengan makna bukan lawan bertumbuh atau bergaduh. Jadi contohnya saya bagi contoh dengan makna lawan tu kan. Jadi satu ketika ada jadi ada satu orang tu baru masuk Islam. Contohnya satu orang tu baru masuk Islam. Kemudian dia mengaji kitab tauhid. Kemudian dia bahas wujud. Wujud artinya ada. Lawannya apa? Tiada. Kemudian kawan tu tanya Tok Guru, mula-mula Tuhan kita tu ada, tiba-tiba lawan-lawan dia tu jadi mati ke? Lawan bagi ada tu. Lagu tu ke Tok Guru? Bukan lagu tu. Jadi bukan lawan belaga tu dah. Lawan di sini dengan makna tak boleh. Tak boleh berhimpun maksud dia. Kalau ada wujud, maka tak wujud tu tak ada di zat dia. Tak boleh berhimpun. Contoh wujud yang zati. Dan wujud yang aridi. Jadi wujud yang zati, wujud tu dengan makna ada. Lawan bagi ada, tiada.
Jadi lawan-lawan tu bukan maksudnya Allah tu ada, satgi esok tak ada. Bukan macam tu. Ya. Maksud dia lawan di sini ialah tak boleh berhubung. Maknanya tiada tu tak boleh ada di zat Allah. Macam tu. Tiada tu tak boleh ada di zat Allah. Faham tak, Man? Macam mana? Tiada tu tak boleh ada di zat Allah. Macam mana nak tunjuk kita faham? Tiada tu tak ada dekat zat dia. Apa dia? Tiada tu tak ada dekat zat Allah. Tak ada tu macam mana? Tak ada. Jadi benda tiada tu tak ada di zat Allah. Mustahil benda tu ada di Allah, di zat Tuhan. Apa dia? Tiada tu. Nampak? Kerana tu, sebab tu dia kata lawan di sini bukan lawan dengan makna tumbuk dan sebagainya. Lawan di sini menunjuk kata bahawasanya tak boleh berhimpun. Kalau ada wujud, maka tak wujud tu tiada di zat dia. Dengan makna begitu, ataupun dia panggil berlaziman, berlawanan. Habis. Tengok lagi. Iaitu lawan bagi dua sifat yang wajib tu, segala kekurangan. Sifat kehinaan mustahillah ada pada Allah. Sebab tu tiada tu sifat yang kekurangan kita panggil. Sifat yang lemah. Mustahillah ada sifat kekurangan tu di zat Allah. Tu hina. Sifat yang hina tu tak boleh ada pada zat Allah. Seperti lemah, seperti buta, seperti bisu, tuli, kan. Jadi segala kekurangan tu, dan sebagai kekurangan, maka sifat-sifat itu mustahil ada di zat Allah. Sifat kekurangan tu tak ada langsung. Boleh faham tak? Boleh nampak? Ada nampak? Okay. Baik, tengok lagi. Iaitu segala kekurangan tu, yakni kekurangan sifat kehinaan tu, dengan nisbah kepadanya zat Tuhan, dengan kepadanya Allah Ta'ala lah. Jadi nisbah kekurangan tu nisbah kepada Allah, bukan nisbah kepada kita. Lebih dari situ, lebih kepadanya Allah Ta'ala. Baik. Yani nisbah kekurangan itu nisbah kepada Allah. Nisbah kekurangan itu nisbah kepada Allah, bukan nisbah kepada kita. Bukan nisbah kepada kita.
nisbah kepada kita buta, tuli, apa lagi, bisu, itu orang panggil kekurangan. Itu orang panggil kekurangan. Jadi nisbah di sini nisbah kepada Allah, kepada kita. Bukan nisbah tu kepada kita. Nisbah kepada kita ialah buta, tuli, bisu, lemah, sifat-sifat kekurangan tu. Itu nisbah kepada kita. Tu. Baik. Dan harus pada akal ketentuan. Ketentuan ni masuk menentu. Berbuatkan mungkin. Harus. Mungkin ni maksud makhluk. Apa maksud harus? Dobit kat situ. Harus. Harus di sini dengan makna Tuhan buat pun boleh, Tuhan buat dia belaka, atas dia belaka. Tuhan nak buat. Kalau Tuhan nak buat, maka ikut dia lah. Kalau dia tak nak buat pun tak apa. Itu maksud harus. Ni kita manusia ni, wajib ke Allah Ta'ala buat? Man? Bila tak wajib dia panggil apa? Harus. Nak? Nampak? Dah faham? Baik, tengok lagi. Masa imkan, lebih kat situ. Yani imkan ni, masa imkan, masa ni
Masa imkan ni berselisih, berkhilaf. Berkhilaf ulama. Imkan ni, masa imkan ni berkhilaf ulama. Kata setengah ulama, ialah masa Tuhan jadikan Lauh Mahfuz. Kata setengah ulama ialah masa Tuhan buat Lauh Mahfuz hingga sekarang. Dan kata setengah ulama lagi, mulai buat Nur Muhammad, hingga sekarang inilah. Yakni yang muktamad. Yang muktamad ini. Masa ingkar ni maksudnya maksud buat Nur Muhammad sehingga sekarang. Jadi sejak daripada Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad hingga sekarang ni, orang panggil masa tu masa imkan. Nampak? Dari tu Nur Muhammad tu sampai sekarang ni dia panggil masa imkan. Yakni masa yang mungkin timbul. Adapun sebelum daripada masa tu, sebelum Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad, sebelum Allah Ta'ala buat Lauh Mahfuz, itu orang panggil masa tu masa azali. Dobit sikit. Kemudian ada pun daripada masa sebelum Allah jadikan Nur Muhammad, sebelum Allah buat Lauh Mahfuz, orang panggil masa itu masa azali, bukan masa imkan. Kita faham tu beza. Masa imkan dengan masa azali ada beza. Ada pun masa azali ialah sebelum terjadinya Nur Muhammad. Ada pun masa imkan terjadinya Nur Muhammad sehinggalah masa sekarang. Itu nama dia. Boleh lah. Ingat mudah lah. Bila sebut masa imkan,
terjadinya Nur Muhammad sehingga sekarang. Itu dia panggil masa imkan. Ada pun masa azali, itu dengan makna sebelum terjadinya Nur Muhammad. Sebelum buat Nur Muhammad, sebelum buat Lauh Mahfuz, dia panggil masa azali. Kena faham? Maknanya bila sebut azali, tak terjadinya lagi apa? Lauh Mahfuz. Nampak? Lauh Mahfuz ni apa tujuan Iman? Adanya Lauh Mahfuz ni sebab apa? Untuk segala cacatan kehidupan kita semua di situ. Jadi kalau sebut masa azali, Lauh Mahfuz ada tak? Tak ada. Kalau sebut masa imkan, Lauh Mahfuz ada tak? Ada. Faham lah? Habis. Bila sebut masa azali, kita tak ada lagi ada muna al-azali wajibun. Tak ada kita pada masa azali, wajib. Orang panggil, jadi kita tu setakat masa imkan sahaja. Ada apa, Lauh Mahfuz, ada kita. Nampak? Jadi kalau sebut masa azali, dah tulis dah, Allah tulis masa azali. Mana? Tak betul. Nak sebut masa apa? Sebut masa imkan. Nampak? Sebab bila sebut masa azali, Lauh Mahfuz tak ada lagi. Kena perbetulkan lah. Tu kan? Setakat bila sebut masa imkan, Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin makhluk masa imkan. Pada masa azali mungkin tak boleh timbul, kerana kaedah ada mula al-azali wajibun. Tiada kita pada masa azali. Itu kaedah dia. Masa azali kita tak ada. Apa cacatan pun tak ada. Ni ilmu baru kan. Dia tak ada. Ada muna al-azali wajibun. Kita masa azali ni wajib tak ada. Macam tu. Tu kaedah. Ada waktu mana? Ketika masa imkan. Timbulnya Lauh Mahfuz, timbullah sebagai Nur Muhammad kan. Mastawa arafahu. Mungkin barang semua tu kita nak terjadi tu dengan keadaan Allah nak menjadikan ikut dia, tak nak menjadikan ikut dia. Tetapi asal kita wajib tak ada. Kan kaedah apa? Ada mula al-azali wajibun. Wajib kita ni pada masa azali tak ada wajib. Itu kaedah permulaan. Lebih sikit, sambung lagi. Maka nak mengadakan makhluk itu harus pada haknya, yakni hak Allah. Harus
timbul pun tak apa, tak timbul pun tak apa. Itu maksudnya. Timbul pun tak apa, tak timbul pun tak apa. Nah, dia panggil fi zatihi. Nah, orang panggil harus fi zatihi, fi zatihi. Yaitu mungkin itu terbahagi kepada 4 mungkin. Mungkin itu terbahagi kepada 4 mungkin. Pertama dia panggil mungkin sayujadu. Yang pertama dia panggil mungkin sayujadu. Yang kedua dia panggil mungkin maujud ba'da Adam. Mungkin maujud ba'da Adam ataupun Adamin, boleh juga. Itu yang kedua, mungkin maujud ba'da Adam. Yang ketiga dia panggil mungkin ma'dum ba'da wujud. Mungkin ma'dum ba'da wujud. Itu yang ketiga, mungkin ma'dum ba'da wujud. Dan yang keempat dia panggil, dinamakan dia mungkin ni mungkin alimullah. Mungkin alimullah. Mungkin alimullah an nahu lam yujad. Mungkin alimullah an nahu lam yujad. Ini dia panggil 4 ni, mungkin ni. Nanti kita bahas satu persatu. Kedua lagi. Mungkin yang pertama dia panggil mungkin apa? Mungkin sayu jadu. Dobek dia. Apa dia mungkin sayu jadu ni? Iaitu mungkin yang selagi akan diadakan. Mungkin yang selagi akan diadakan akan dia. Akan dia. Contoh seperti kita kata anak kita hak tiada lagi. Ketika itu kita pun belum bernikah lagi. Ketika itu kita pun belum menikah lagi. Anak kita tiada lagi ketika itu. Anak kita tiada lagi ketika itu. Maka balik Tuhan. Ini mungkin saya jadu
maka balik Tuhan tahu sedia kala dah. Tahu sedia kala dah. Kata anak kita lagi akan ada. Anak kita tu akan ada. Lagi akan ada. Maka ada lagi. Maka balik anak kita tu orang panggil. Mungkin sayu jadu. Nampak tak? Maka anak kita tu orang panggil mungkin sayu jadu. Boleh faham kan? Mungkin sayu jadu macam mana? Tak nampak lagi? Ni Man dulu tak kahwin lagi, tak jumpa lagi bakal zaujah, isteri. Nampak? Tak jumpa tak apa lagi. Jadi anak kita tu tak ada lagi. Kita pun tak menikah lagi. Kan Tuhan tu tahu dah sedia kala. Kata anak kita tu kan dah ada, akan ada bila. Maka anak kita tu orang panggil apa? Mungkin saya jadi satu. Dia ada berapa ni? 4. Boleh. Yang kedua mungkin apa? Yang kedua mungkin apa? Yang kedua mungkin mawujud ba'da Adam. Iaitu mungkin yang bermula dengan tiada kepada ada. Mungkin yang apa tadi? Cuba baca balik. Naim, baca balik. Mungkin yang bermula dengan tiada. Lepas tu kepada ada. Yang ni asal dulu tiada, kemudian baru ada. Itu dia panggil mungkin apa? Mawujud ba'da Adam. Contoh seperti kita sekarang. Kita ni ada, tetapi ada kita tu pada sebelumnya ada tak? Ada tak? Tak ada. Itu dia panggil mungkin ma'dum ba'da Adam. Yang ni sambung. Dulu kita tak ada. Dulu kita tak ada, sekarang ada. Itu. Yang ni itu dia panggil mungkin ma'dum ba'dal Adam. Yang ketiga apa dah? Mungkin ma'dum ba'dal wujud, iaitu benda tiada kemudian daripada ada. Benda tiada kemudian daripada ada.
Iaitulah orang-orang yang sudah mati. Iaitulah terkena di atas orang-orang yang sudah mati. Maka orang mati itu sebelum dia mati dia ada. Maka orang mati itu sebelum dia mati dia ada. Tu. Ini menjurus kepada orang yang sudah mati. Dia panggil apa? Mungkin mawjud ba'da wujud. Itu yang ketiga. Dan yang keberapa pula? Yang keempat. Yang keempat apa dah? Mungkin alimallah annahu lam yujad, iaitu mungkin yang mengetahui oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang mengetahui oleh Allah Ta'ala bahawasanya tidak akan menjadikan dia. Bahawasanya tidak akan diadakan dia. Orang panggil mungkin alimallah annahu lam yujad. Contohnya seperti anak bagi orang mandul. Contohnya seperti bagi anak orang yang mandul. Dia panggil mungkin. Dia panggil mungkin alimallahu annahu lam yujad. Antara empat ni boleh terjadi. Contoh tak kira lah, walaupun dia mandul, mungkin terjadi pada mungkin yang pertama. Ya. Itu habis. Jadi apa maksud mandul kan? Nama bagi tak ada anak, orang panggil mandul. Maka anak bagi orang mandul tu Allah tahu sedia kala lagi dah. Kata dia tu tak ada apa? Tak ada anak. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Allah tahu. Nampak? Tu. Balik kita usaha. Kita tahu tak kita nak kaya? Tak tahu. Kita tahu tak kita nak miskin? Tak tahu. Kalau tahu senang. Kita tahu tak bila kita nak mati? Tak tahu. Tu. Habis. Kemudian dan sungguh pun wajib pada akal bahawasanya ada baginya Allah sifat-sifat kamalat yang amat banyak, yakni sehingga tak dapat kita ketahui. Itu maksudnya. Yang amat banyak tu maksudnya sehingga kita tak dapat ketahui.
Jumpa tak kat mana? Dan mustahil atasnya Allah, lawan-lawannya, yakni bagi sifat kekurangan tu mustahil. Yang kekurangan itu mustahil, tak boleh ada di zat Tuhan. Tetapi yang wajib dengan syarat atas kita, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang wajib dengan syarat atas kita itu orang-orang yang mukallaf, yang menerima. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah.